Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini satu keputusan yang paling mengejutkan daripada mahkamah hari ini apabila disahkan Rosmah Mansur kalah lagi di dalam rayuan beliau di mahkamah. Dan pastinya ini akan memberikan pelbagai reaksi daripada netizen. Apa reaksi kamu terhadap kekalahan Rosmah Mansur dalam rayuan beliau di mahkamah ini? Sebelum kita teruskan ulasan kali ini, jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Saudara-saudara sekalian, wanita ini, yaitu hari ini hakim menolak menangguh kes penggubahan wang haram Rosmah. Wah, ini satu perkara yang kita tunggu-tunggu. Sebenarnya keputusan ini yang kita tunggu-tunggu karena ada orang kata Anwar Ibrahim mungkin akan campur tangan, kata mereka. Tetapi dengan adanya keputusan-keputusan terkini daripada mahkamah seperti ini, maka terbuktilah bahawa Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim bebas daripada sebarang campur tangan di mahkamah. Hakim menolak tangguh kes penggubahan wang haram Rosmah. Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur pagi ini menolak permohonan untuk menangguhkan kes penggubahan wang haram dan pengelakan cukai Rosmah Mansur berjumlah RM7 juta. Hakim Perbicaraan Jenayah K. Munaidi menafikan permohonan timbalan pendakwa raya Ahmad Akram Garib untuk mengosongkan perbicaraan yang dijadwalkan hari ini bagi memberi masa kepada Jabatan Peguam Negara AGC meneliti surat representasi tertuduh. Peguam Utama Rosmah, Getam Ram Vincent, menyatakan bahawa pihak pembelaan tidak mempunyai bantahan terhadap permohonan penangguhan perbicaraan sambil menunjukkan bahawa isteri bekas Perdana Menteri yang kini dipenjarakan, Najib Abdul Razak, juga telah menghantar surat representasi kedua bertarikh 18 Ogos kepada AGC. Setelah mempertimbangkan hujahan daripada pihak dan kes ini belum selesai sejak 2018 dan ia tidak dilepaskan, hanya adil kepada tertuduh dan pihak pendakwaan untuk meneruskan kes itu, kata Muniadi. Jurubahasa mahkamah kemudian mula membacakan kepada Rosmah 12 pertuduhan penggubahan wang haram membabitkan RM7,97,750 dan 5 pertuduhan gagal mengisytiharkan pendapatannya kepada Lembaga Hasil Dalam Negeri LHDN untuk memulakan perbicaraan hari ini. Saudara-saudara sekalian, dengan keputusan luar biasa daripada mahkamah hari ini, maka ini akan memberikan kita satu petanda dan tunjuk bahawa negara ini sedang dalam jalan yang sangat bagus. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini satu pengakuan daripada Datuk Seri ataupun Tun Dr. Mahathir Mohamad yang paling kita tunggu-tunggu sekali. Akhirnya, kata Dr. Mahathir Mohamad, keterangan Zeti buktikan saya betul pecat Apandi. Wah, ini cerita tentang apa? Bekas Perdana Menteri Dr. Mahathir Mohamad mendakwa keterangan bekas Gubernur Bank Negara Zeti Aziz adalah bukti bekas Peguam Negara Apandi Ali mengabaikan tugasnya. Dalam hantaran di media sosial, Mahathir turut mempersoalkan mengapa kerajaan ketika pimpinan bekas Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob menyelesaikan saman pemecatan Effendi di luar mahkamah. Saya tersentak apabila membaca laporan berita bahawa semasa perbicaraan melibatkan 1MDB, Zeti menyatakan dia telah melaporkan kepada Peguam Negara ketika itu, iaitu Apandi, kesalahan pegawai 1MDB. Tetapi Peguam Negara tidak mengambil apa-apa tindakan. Ini seolah-olah bagi saya pengabaian tugas. Namun, Apandi telah menyaman saya kerana pemecatan secara salah. Saya bersedia untuk ke mahkamah bagi menjelaskan mengapa saya perlu membuangnya, kata Mahathir lagi. Mahathir memecat Apandi sejurus selepas PH membentuk kerajaan pada Mei 2018 dan menggantikannya dengan Tommy Thomas. Pada 13 Oktober tahun 2020, Apandi memfailkan saman RM2.2 juta terhadap Mahathir dan kerajaan atas dakwaan dia dipecat secara tidak sah.
Melalui tuntutan mahkamah itu, Apandi memohon antara lain pengisytiharan bahwa Dr. Mahathir telah menyalahgunakan kedudukannya dan ini telah mendorong berlakunya pelanggaran kontrak antara dia dan kerajaan Malaysia. Penyelesaian saman itu direkodkan di hadapan Hakim Mahkamah Tinggi Akhtar Tahir pada 13 April 2022. Dalam keterangannya ketika perbicaraan pada 27 Julai lalu, Zeti mengesahkan bahawa pada 13 Ogos 2015, Bank Negara Malaysia menyerahkan kertas siasatan IP kepada AGC dengan SOR untuk memulakan pendakwaan jenayah dan mendakwa 1MDB termasuk pegawai kanannya. Zeti berkata 1MDB dan pegawainya didapati melanggar peruntukan di bawah Akta Kawalan Pertukaran Wang 1953 ECA kerana memberikan maklumat palsu kepada Bank Negara Malaysia dalam permohonannya bagi kebenaran membuat pembayaran di luar negara. Di sebalik semua bukti yang dikumpul dan direkodkan oleh Bank Negara Malaysia dalam IP mengenai 1MDB yang dikemukakan, AGC ketika itu atas sebab yang tidak diketahui pada 11 September 2015 memutuskan bahawa IP yang dikemukakan oleh Bank Negara Malaysia diklasifikasikan sebagai tiada tindakan lanjut atau NFA, kata Zeti. Dalam kenyataannya hari ini, Mahathir terus mengkritik cara Apandi mengendalikan tuduhan rasuah terhadap bekas Perdana Menteri Najib Razak yang kini sedang menjalani hukuman penjara. Satu lagi contoh keputusan salah Apandi ialah menolak semua kes terhadap Najib. Namun, apabila seorang lagi peguam negara iaitu Tommy Thomas membawa kes Najib ke mahkamah, 3 mahkamah dan 9 hakim mendapati Najib bersalah. Jelas sekali Apandi sebagai AG tidak meneliti kes itu secara menyeluruh sebelum mengisytiharkan Najib tiada kes untuk dijawab. Ini sekali lagi menunjukkan pengabaian tugas di pihak Apandi. Namun apabila dia menyaman kerajaan dan saya kerana pemecatan secara salah, kerajaan bersetuju untuk menyelesaikan kes di luar mahkamah dan memberikan Apandi sejumlah wang yang tidak diketahui untuk menggugurkan tindakannya menyaman kerajaan dan saya, kata Mahathir. Ini bermakna kerajaan bersetuju bahawa beliau telah dipecat secara salah. Saya bukan pihak dalam penyelesaian itu. Saya tidak bersetuju bahawa saya telah memecat Apandi secara salah. Kini, laporan bahawa beliau gagal mengambil tindakan terhadap laporan oleh Bank Negara membuktikan beliau tidak menjalankan tugasnya sebagai AJ. Ini mewajarkan lagi pemecatannya sebagai AJ. Bahawa AJ seperti itu diberi pampasan dengan jumlah wang yang tidak diketahui tidak menggambarkan dengan baik kedaulatan undang-undang di negara ini, ujar Mahathir lagi. Apabila Mahathir membuat pengakuan dan pendedahan ini, mata dan pemikiran kita memang terbuka. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen dan tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini bukan main-main. Ini perkara yang sangat serius. Perbuatan gurauan boleh dipilih. Perbuatan gurauan harus berhati-hati. Mungkin pada kita gurauan tersebut adalah gurauan semata-mata. Tetapi bagi orang yang menerima gurauan tersebut, mungkin ianya akan membawa kesan yang amat dahsyat, besar dan membawa kesan sehingga ke akhir hayat. Perbuatan yang disangka hanya akan disangka boleh selesai sehari dua, mungkin ianya akan berlanjutan. Apalagi apabila perbuatan gurauan tersebut telah direkam dalam video dan telah tular. Bayangkan anda ialah subjek kepada gurauan tersebut dan orang melihat bagaimana anda menjadi bahan gurauan, terutamanya melibatkan dipukul kepala. Ini semua ialah apabila satu petikan keratan video menunjukkan Sanusi memukul kepala seorang wanita dengan menggunakan gulungan kertas. Ini menimbulkan pelbagai reaksi daripada netizen dan juga daripada aktivis bebas NGO, terutamanya wanita. Salah satu perkara yang kini
menjadi tular ialah Menteri Besar Kedah ketuk kepala, Sanusi nak melawak pun melawaklah benda lain, kata seorang pemimpin daripada Pakatan Harapan iaitu Mahfuz Omar. Timbalan Menteri Besar Kedah Datuk Seri Muhammad Sanusi, tindakan Menteri Besar Kedah Datuk Seri Muhammad Sanusi Mak Nur yang mengetuk kepala seorang wanita dengan gulungan kertas seakan-akan bergurau dengan rakyat dianggap sebagai tidak wajar. Pengerusi Pakatan Harapan PH Kedah Datuk Mahfuz Omar menyifatkan kepala adalah anugerah daripada Allah dan diberikan otak untuk berfikir. Jadi tidak sepatutnya, tidak sewajarnya Sanusi buat begitu. Bagi saya tindakannya kurang elok. Sepatutnya nak melawaklah benda lain, kata beliau. Nak bergurau, berguraulah benda lain. Jangan bergurau benda-benda yang boleh memberikan gambaran sebab bukan semua orang boleh faham, kata Mahfuz. Apabila kita menjadi pemimpin seperti Menteri Besar, kita seharusnya menjaga benda-benda seperti ini, katanya ketika dihubungi Harapan Daily hari ini. Beliau berkata demikian apabila ditanya tentang video tular yang menimbulkan kontroversi melibatkan Sanusi dan seorang wanita tempoh hari. Ada netizen yang mula memberikan pandangan dan perbezaan. Kata mereka, waktu Anwar Ibrahim membuat gurauan meminta nombor telefon semasa memberikan ceramah baru-baru ini, walaun cuba mengatakan yang tak baik untuk Anwar Ibrahim. Mereka sekarang ini, para penyokong Anwar Ibrahim membuat perbandingan. Mana yang lebih teruk? Kata mereka, Anwar Ibrahim bergurau hanya meminta nombor telefon. Tapi Sanusi pula bergurau dengan memukul kepala. Jadi, mengetuk kepala. Jadi, mana satukah gurauan yang boleh diterima? Namun, walaupun tetap hanya menerima gurauan daripada Sanusi, tetapi tidak dapat menerima gurauan daripada Anwar Ibrahim. Itu yang dikatakan oleh para penyokong daripada blog Anwar Ibrahim. Mereka kata, kalau mereka buat, kata mereka, itu semua boleh terima, semua boleh benar. Tapi kalau Anwar yang buat, semuanya salah, kata mereka. Namun, gurauan yang dilakukan Sanusi itu tidak patut. Kadang-kadang ia memberikan contoh yang tidak baik kepada generasi baru, kata Mahfuz lagi. Mengulas lanjut, Mahfuz yang juga naib Presiden amanah menyifatkan masyarakat sememangnya akan berasa seronok jika seseorang pemimpin bergurau bersama mereka. Jadi kita coba elak. Apatah lagi lelaki dan perempuan. Walaupun tidak menyentuh aurat dan sebagainya, tapi saya fikir tindakan itu tidak wajar, ujar beliau lagi. Baru-baru ini tular sebuah video berdurasi 18 saat yang menunjukkan tindakan ahli Dewan Undangan Negeri Adun Jeneri itu bergurau dengan mengetuk kepala seorang wanita menggunakan kertas mendapat perhatian warga maya. Kejadian tersebut turut disambut gelak tawa orang sekeliling yang menganggap ia sebagai jenaka biasa. Dan Sanusi juga telah mendapat sokongan perhatian daripada para penyokong PN dengan mengatakan, okeylah, bukan ketuk guna kuali. Penyokong PN tetap halalkan aksi Sanusi. Selepas ungkapan biadab Kepala Bapa Hang, penyokong Perikatan Nasional PN dilihat cuba untuk menghalalkan aksi Menteri Besar Kedah Datuk Seri Muhammad Sanusi Mak Nur mengetuk kepala seorang wanita dengan gulungan kertas. Malah mereka mendakwa individu bertudung warna perang yang diketuk itu merupakan anak saudara ahli Dewan Undangan Negeri Adun Jeneri berkenan. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Isu tentang pengislaman oleh Anwar Ibrahim kini menjadi hangat di media sosial. Namun demikian, ini pula apa yang dikata oleh Mufti baru-baru ini. Parti Islam cuma rekaan manusia. Tak jatuh kafir kalau tak sokong, kata Mufti. Mufti Pulau Pinang Datuk Seri Dr. Wan Salim Wan Muhammad Nur
tidak bersetuju dengan label kafir terhadap seorang umat Islam sekiranya tidak menyokong parti Islam. Beliau berkata, parti Islam rekaan manusia itu bukan bersifat suci atau sakral yang tidak mengikat seorang Muslim menyokongnya. Maka keputusan untuk tidak menyokong parti Islam tidak menjadikan seseorang Muslim itu berdosa maupun kafir. Mana-mana individu atau kumpulan boleh mendakwa memperjuangkan Islam, tetapi dakwaan ini mestilah dibuktikan dengan jelas dalam realiti kehidupan. Perlu diingatkan, Islam tidak akan tegak dengan slogan semata-mata, tetapi ia ditegakkan dengan amalan dalam kehidupan rakyat sejahtera dan berkebajikan di samping pentadbiran negara yang baik, bersih dan cekap, kata beliau lagi. Islam boleh ditegakkan secara bijaksana tanpa mencanangkannya kepada umum, seperti melaksanakan keadilan sosial, meratakan kebajikan, membasmi kemiskinan, membenteras rasuah dan maksiat dan sebagainya, katanya dalam kenyataan media. Semalam dua adun di Kelantan memberi 7 hari untuk Menteri Besar Datuk Muhammad Nasharuddin Daud membuat permohonan maaf secara terbuka selepas mendakwa adun Pakatan Harapan PH Barisan Nasional menolak perjuangan Islam. Kedua adun terbabit akan mengambil tindakan memfailkan saman sivil di mahkamah sekiranya Nasharuddin gagal berbuat demikian. Muhammad Syahbudin berkata, kenyataan Pesuruhjaya PAS Kelantan itu adalah budaya takfiri yang boleh memecah belahkan rakyat dan masyarakat negara ini. Dalam sedutan ceramah Nasharuddin, beliau berkata, terima kasih banyak-banyak kepada rakyat Kelantan ini. Mu beri sokongan kepada perjuangan Islam. Alhamdulillah, orang muda bersemangat. Orang tua tu hok sok mo dah sokong perjuangan Islam. Orang muda pun sokong, kata beliau. Alhamdulillah sehingga tinggal 2 kerusi. Tak pula, kena ada juga takut orang nak tengok lagu mana hok lawan perjuangan Islam ni. Jadi rakyat boleh tunjuk hok 2 tu, katanya lagi di dalam ucapan tersebut. Susulan daripada itu, 2 adun PHBN telah pun meminta atau menuntut Menteri Besar Kelantan yang baru itu untuk memohon maaf dalam tempoh 7 hari. 7 hari untuk Menteri Besar Datuk Nasharuddin Daud membuat permohonan maaf secara terbuka. Berhubung selepas mendakwa 2 adun Pakatan Harapan PH Barisan Nasional menolak perjuangan Islam. Itu penegasan adun Kota Lama Dr. Hafizah Mustaqim dari PH dan adun Galas Muhammad Syahbudin Hashim dari BN dalam sidang media hari ini. Kedua-dua adun terbabit akan mengambil tindakan memfailkan saman sivil di mahkamah sekiranya Nasharuddin gagal berbuat demikian. Muhammad Syahbudin berkata, kenyataan Pesuruhjaya PAS Kelantan itu adalah bukti takfiri yang boleh memecah belahkan rakyat dan masyarakat negara ini. Kami tersinggung dengan penyataan Menteri Besar ini yang saya anggap sebagai melampau dan ekstrim, dan ia mewakili 10,742 rakyat galas yang mengundi BN dan 9,691 rakyat Kota Lama mengundi PH, katanya dalam satu sidang media bersama Dr. Hafizah hari ini. Sebelum ini, Nasharuddin dalam satu rekaman video yang tular mendakwa kemenangan PAS masa pilihan raya PRN Kelantan 12 Ogos lalu adalah kemenangan perjuangan Islam. Ketua Penerangan PAS Kelantan yang juga digelar Panglima Perang PAS Negeri turut menyifatkan 2 kerusi yang dimenangi PHBN sebagai pihak yang menentang perjuangan Islam. Sementara itu, Dr. Hafizah berkata, kenyataan Nasharuddin itu tidak sepatutnya diungkapkan kerana Muhammad Nasharuddin sebelum ini menyatakan mahu bekerjasama dengan Kerajaan Persekutuan. Ini bertentangan dengan semangat federalisme, tidak menghormati langsung bahawa dalam negara demokrasi kita
Ada pilihan raya, ada pilihan rakyat untuk memilih, dan kita akan melaksanakan tanggung jawab sebagai penyemak dan imbang dalam dewan, sedangkan peringkat tertinggi memandang serong kepada kita, katanya. Dalam pada itu, Syahbudin dan Dr. Hafizah telah mengerahkan peguam untuk menghantar notis tuntutan maaf terhadap tersebut kepada Muhammad Nasruddin. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Saudara-saudara sekalian, ini satu lagi perkara kemenangan baru kepada Anwar Ibrahim. Disangka beliau akan tumbang pada bulan 8 ini. Tapi rupa-rupanya yang disangka buruk menjadi baik. Yang dirancang jahat jadi kebaikan. Itulah pemimpin yang diridhoi Allah. Saudara-saudara sekalian, Datuk Seri Anwar Ibrahim mengatakan bahwa minat pelabur terhadap Malaysia jauh lebih baik berbanding dahulu. Jadi, tindakan-tindakan mahu mengucar-kacirkan kestabilan politik di Malaysia melalui tindakan kononnya nak mau tumbangkan kerajaan di tengah-tengah penggal, bagi pendapat para netizen, itu adalah satu tindakan yang boleh menyebabkan para pelabur tidak akan berminat. Namun demikian, oleh kerana Datuk Seri Anwar Ibrahim, maka oleh kerana kerajaan pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim, maka dengan itu minat pelabur terhadap Malaysia kini jauh lebih baik berbanding dahulu. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, minat pelabur antarabangsa untuk melabur di Malaysia berkembang jauh lebih baik berbanding tahun-tahun lalu. Beliau yang juga Menteri Kewangan berkata, situasi itu merupakan perkembangan positif dalam melonjakkan ekonomi negara. Kata Anwar Ibrahim, saya optimis bahawa dengan minat pelabur-pelabur antarabangsa berkembang sekarang jauh lebih baik daripada catatan 1 atau 2 tahun yang lalu. Itu satu sangat positif bagi kita kerana ia akan membantu melonjakkan ekonomi, tetapi lonjakan ekonomi itu harus beralih daripada pendekatan lama, katanya memetik utusan Malaysia hari ini. Anwar berkata demikian ketika menyampaikan ucapan pada Majlis Jalinan Kerjasama ITECAD. Menurut Anwar, perkara pertama yang perlu dilakukan adalah menghentikan pembaziran rasuah dalam tadbir urus dan mengamalkan pendekatan yang lebih prihatin atau manusiawi. Saudara-saudara sekalian, apabila Anwar Ibrahim mengisytiharkan perang rasuah secara besar-besaran, ini satu berita, sebenarnya berita baik untuk kita semua di Malaysia, kerana ini akan dapat menghentikan terus pembaziran akibat daripada rasuah. Rasuah ini kalau berterusan boleh menghancurkan negara. Manakala tidak, wang itu sepatutnya boleh digunakan untuk pembangunan negara, tetapi wang itu digunakan pula untuk membayar rasuah. Yang kedua, bayangkan kalau pemilik kepada syarikat itu adalah pemilik atau syarikat itu tidak layak untuk melakukan suatu projek, tetapi oleh kerana perbuatan rasuah yang terkutuk itu, maka apa yang terjadi ialah mereka yang sepatutnya layak tidak pula mendapat atau tidak pula dapat projek tersebut. Mereka pula yang tak layak hanya kerana tindakan rasuah dapat pula projek tersebut. Bukankah itu merugikan? Yang ketiga, projek yang tak siap bila diberi rasuah pula mungkin jadi siap, ataupun projek itu tak siap-siap kerana habis uangnya untuk menyuap di sana sini memberikan rasuah. Jadi dengan itu, apabila Anwar Ibrahim mengatakan ini, yaitu menghentikan pembaziran rasuah dalam tadbir urus dan mengamalkan pendekatan yang lebih prihatin dan manusiawi, kita harus menyokong tindakan tersebut. Ketiganya, kata Anwar Ibrahim, fokus pada isu dan bidang-bidang yang kita agak ketinggalan, termasuk keselamatan makanan, soal transformasi digital dan bidang-bidang teknologi maklumat IT yang menurut Anwar Ibrahim yang nampak kita belum tingkatkan sepatutnya. Terdahulu, Perdana Menteri mengumumkan dana tambahan sebanyak RM6 juta
kepada program iTekad tahun ini sebagai usaha untuk terus memperkasa usahawan mikro berpendapatan rendah. Tambahan itu merupakan penjimatan yang dilakukan oleh kerajaan dalam belanjawan tahun 2023, kata beliau lagi. Jadi saudara-saudara sekalian, ada orang kata Anwar Ibrahim tak mampu membawa Malaysia naik lebih tinggi, tetapi rupa-rupanya dengan adanya kekuatan Datuk Seri Anwar Ibrahim, minat pelabur terhadap Malaysia jauh lebih tinggi berbanding dahulu. Sekian, ikuti terus ulasan selepas ini. Selamat petang, salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Ini satu lagi pendedahan yang luar biasa yang mengejutkan semua rakyat Malaysia. Hari ini daripada Malaysia kini, langkah Muhyiddin buat Negeri Sembilan dari boleh menang ke mudah kalah. Ini satu pendedahan dan juga satu tindakan membocorkan rahsia yang saya rasa perlu kita ambil perhatian dan perlu kita sama-sama fikirkan. Saudara-saudara sekalian, pengerusi Perikatan Nasional Muhyiddin Yassin harus bertanggung jawab atas kegagalan parti itu merampas Negeri Sembilan daripada Pakatan Harapan pada pilihan raya negeri PN baru-baru ini, kata ahli jawatan kuasa penerangan bersatu Badrul Hisham Syaharin. Jadi kalau sebelum ini Muhyiddin mengarah ataupun memaksa supaya Zahid Hamidi dan Anwar Ibrahim letak jawatan, kali ini giliran Muhyiddin Yassin pula diarah untuk bertanggung jawab atas kegagalan parti itu, yaitu Parti Bersatu merampas Negeri Sembilan daripada PH pada pilihan raya negeri PRN baru-baru ini. Jadi kali ini giliran Muhyiddin pula yang kena semula. Dia yang lebih dikenali sebagai Cikgu Gad atau Cikgu Bad berkata, keputusan Muhyiddin melantik Timbalan Presiden Bersatu Ahmad Faizal Azumu sebagai pengerusi Perikatan Nasional PN Negeri Sembilan sebenarnya menyukarkan gabungan terbabit untuk mengambil alih negeri berkenan. Dakwa Badrul Hisham dalam pelantikan Ahmad Faizal mengetuai Perikatan Nasional Negeri Sembilan, status negeri itu sebagai kawasan berpotensi untuk dimenangi bertukar kepada mudah kalah. Malah dia juga mendakwa ada antara calon yang dikemukakan bersatu dalam PRN pada 12 Ogos lalu sebenarnya dipilih selepas mereka dicadangkan beberapa ketua cawangan UMNO. Kepada Presiden juga, keputusan hantar peja Ahmad Faizal Azumu oleh Presiden sehingga menukar Negeri Sembilan sebagai negeri berpeluang menang kepada negeri mudah kalah perlu diambil tanggung jawab. Senarai calon beberapa orang umur 70 tahun ke atas, calon tak sedia tanding, tak ada jentera tanpa persediaan kewangan, sangat pelik dan seolah-olah sengaja untuk mencari kalah, kata beliau lagi. Senarai calon lebih bersedia diketepi dengan alasan-alasan bodoh, seperti calon umur 75 tahun dicadangkan 8 ketua cawangan UMNO, katanya dalam satu hantaran di Facebook semalam. Berbeza dari pusat, pada PRN lalu PN meletakkan calon di semua 36 kerusi Dewan Undangan Negeri DUN namun hanya mampu memenangi 5 daripadanya. Ia berlaku ketika Perikatan Nasional mengeluarkan kononnya mampu merampas Negeri Sembilan daripada PHBN sekaligus membuka jalan menggantikan kerajaan pusat. Kemenangan PHBN menyaksikan Parti Kerajaan Perpaduan mengesuai 2/3 DUN Negeri Sembilan. Negeri Sembilan banyak isu besar, semua tidak keluar ketika PRN. Adakah wujud sebarang rundingan secara sulit? Soalnya lagi. Dia yang sebelum ini kritikal terhadap Putrajaya berkata, meskipun kesilapan dalam strategi gabungan itu masih boleh diterima, tiada siapa yang tampil untuk bertanggung jawab atas kekalahan besar Perikatan Nasional di Negeri Sembilan. Badrul Hisham juga mendakwa dia ada mengingatkan Muhyiddin bahawa kekuatan bersatu dan Perikatan Nasional bukanlah daripada kepimpinan tertinggi. Sebaliknya, akar umbi dan kekuatan gelombang rakyat. Sementara itu, dia turut mempersoalkan mengapa Bersatu Kedah hanya menamakan 3 wakil rakyat,
untuk mengisi jawatan Exco dalam kerajaan negeri serta seorang timbalan Speaker Dewan Undangan Negeri di Kedah. Dia mendakwa perkara itu didedahkan menerusi surat Bersatu Kedah kepada Menteri Besar Muhammad Sanusi Maknor. Kenapa ini boleh berlaku sedangkan keputusan berbeza dengan keputusan Bersatu Pusat, kata beliau lagi. Jadi saudara-saudara sekalian, rupa-rupanya Cikgu Bad juga mempersoalkan mengapa Bersatu Kedah hanya menamakan 3 wakil rakyat untuk mengisi jawatan Exco dalam kerajaan negeri serta seorang timbalan Speaker DUN. Cikgu Bad mendakwa perkara itu didedahkan menerusi surat Bersatu Kedah kepada Menteri Besar Kedah iaitu Muhammad Sanusi Maknor. Sekian dulu untuk kali ini. Ikuti terus ulasan selepas ini. Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Yang ini saya paling setuju dengan Anwar Ibrahim. Saya salut Datuk Seri Anwar Ibrahim dengan keputusan ini. Beliau tak tahan lagi dengan keadaan tata kelola yang ada menjadi budaya di negara Malaysia. Anwar Ibrahim akhirnya memberikan keputusan yang kita tunggu-tunggu, terutamanya saya. Apabila Anwar Ibrahim kata, hentikan amalan komision untuk projek pembangunan. Anda faham maksud komision? Kalau anda faham, bagus. Kerana pada pendapat saya, tindakan memberikan komision dalam amalan projek pembangunan ini menyebabkan peruntukan dalam sesuatu projek itu menjadi kecil. Bayangkan kalau peruntukan dalam satu projek itu hanya, contohlah katakanlah 100,000. Tapi pemberian komisen pula dibahagi-bahagi, komisen sini, komisen sana dan sebagainya. Tinggal berapa lagi kah uang yang sebenar-benarnya boleh dibuat untuk projek, menyiapkan projek tersebut. Silap-silap tinggal 50% sahaja daripada nilai asal. Ini menyebabkan kualiti kerja yang terhasil diselesaikan itu secara otomatiknya boleh menyebabkan ianya menjadi amat teruk dan buruk. Kerana asalnya 100,000, tetapi kerana tindakan perbuatan-perbuatan komision ini menjadikannya tinggal 80 atau 50,000 sahaja lagi. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mahu amalan meminta dan memberi komision dalam mana-mana pelaksanaan projek pembangunan, termasuk projek perumahan, dihentikan segera. Saya setuju dengan apa yang dikatakan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Banyak-banyak perkara yang dinyatakan oleh Anwar Ibrahim hari ini, inilah yang paling saya setuju sekali. Inilah yang dikatakan reformasi tata kelola keuangan yang baik untuk Malaysia. Menegaskan perkara itu, Perdana Menteri berkata, kerajaan tidak pernah menghalang mana-mana syarikat daripada menjalankan operasi mereka dan memperoleh keuntungan. Namun amalan memberi komision kepada mana-mana menteri atau parti politik tidak seharusnya berlaku. Yang ini benar-benar perlu cepat-cepat dilaksanakan, cepat-cepat dibuat. Jangan sampai amalan memberi komision kepada mana-mana menteri atau parti politik ini terus berterusan, terus menjadi parah, terus menjadi menular dan barah dalam negara ini. Kerana ianya merugikan. Amat merugikan. Duit itu tiris begitu sahaja. Projek mungkin tak siap atau siap tapi kualitinya buruk. Manakala orang yang dapat komisen senyum-senyum dapat uang percuma. Ada keuntungan syarikat, tiada masalah. Tapi janganlah potong RM 10 juta atau RM 15 juta untuk Pak Menteri atau parti seperti amalan sebelum ini. Ini yang merosakkan, kata Anwar Ibrahim. Ini betul-betul satu pendedahan rahsia yang saya tak sangka. Dengar-dengar di tepi jalan raya, di kedai kopi, di kedai dobi. Orang cerita-cerita, kita tak percaya sangat sebab tak ada bukti. Kita tak berani mengiyakannya. Tapi kalau Anwar Ibrahim sendiri yang kata, begini, ada keuntungan syarikat, tiada masalah, kata Anwar Ibrahim. Saya setuju. Keuntungan itu adalah habuan kepada mereka yang bekerja keras.
Tapi kata Anwar Ibrahim, ini pendedahan yang kita tunggu-tunggu. Tak pernah kita sangka berani dikatakan oleh Anwar Ibrahim. Perdana Menteri yang lain saya tak pernah dengarlah. Pernahkah mereka cakap atau tidak, saya pun tak pasti. Tapi Anwar Ibrahim kata, janganlah potong 10 juta atau 15 juta untuk Pak Menteri atau parti seperti amalan sebelum ini. Jadi maknanya Anwar Ibrahim menyatakan, memang amalan ini pernah berlaku sebelum ini. Bayangkanlah saudara, potongan sehingga 10 juta, sehingga 15 juta. Kalau itu uang hanya 20 juta, 100 juta, 10 juta free dapat diberikan kepada menteri atau parti politik menurut Anwar Ibrahim. Kata Anwar Ibrahim, ini yang merosakkan. Adakah Anda setuju dengan pendapat ini? Adakah Anda setuju dengan apa yang didedahkan oleh Anwar Ibrahim ini? Kalau Anda setuju, sila tinggalkan dalam ruangan komen Anda. Saya setuju. Saya faham ramai yang marah saya kerana menyinggung hal ini. Tapi semua orang tahu. Tanyalah pemaju wilayah persekutuan. Kata beliau lagi. Adakah saya betul atau salah? Atau saya sengaja membesar-besarkan? Atau saya bercakap benar? Soal Anwar lagi. Hakikatnya, semua mengakui ini telah menjadi amalan. Jadi kita harus hentikan amalan buruk ini, katanya ketika merasmikan Majlis Pecah Tanah Residensi Wilayah dan Residensi Prihatin Madani serta Pusat Penjajah Madani di Desa Tasik Sungai Besi di Kuala Lumpur hari ini. Perdana Menteri berkata adalah lebih baik peruntukan komision berkenan dipulangkan kepada rakyat dengan mewujudkan banyak pembangunan projek seimbang, meliputi pembinaan projek perumahan bagi rakyat berpendapatan rendah dan pusat penjajah yang lebih tersusun. Merujuk Ibu Negara Kuala Lumpur yang kini berkembang pesat dan dipacu pembangunan, Anwar berkata, Kerajaan Perpaduan menetapkan syarat agar dalam pembinaan projek perumahan terbaru atau baharu, ia perlulah seimbang bagi mewujudkan sebuah ibu kota prihatin, ibu kota madani. Beliau berkata, ini bagi memastikan terutama golongan berpendapatan rendah tidak disisihkan daripada arus pembangunan. Manakala kerajaan dan pihak swasta berperanan penting dalam memastikan lebih banyak perumahan untuk golongan berpendapatan rendah dibina. Bagi meningkatkan lagi daya huni bandaraya itu, Anwar berkata kawasan lapang dan kawasan hijau di sekitar projek perumahan perlulah diwujudkan atau dikekalkan agar tidak hanya menjadi hutan kota. Selain pemaju perlu mewujudkan pusat atau gerai penjajah yang sistematik bagi memudahkan rakyat, kata Anwar Ibrahim. Saya nak satu anjakan besar bahawa dalam 1-2 tahun orang tahu Kuala Lumpur terkenal dengan mercu tanda baik, hotel besar dan gerai yang bersih, dan ada tahap keindahan, katanya lagi. Terdahulu, Anwar merasmikan Majlis Pecah Tanah di kawasan seluas 1.4 hektar yang menyaksikan sebanyak 110 unit rumah mampu milik, iaitu residensi wilayah dan residensi prihatin madani, bakal ditawarkan kepada kumpulan sasar M40 dan ke bawah yang belum memiliki kediaman. Turut hadir pada majlis itu Datuk Bandar Kuala Lumpur, Datuk Kamarul Zaman Mat Saleh dan Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Muhammad Zukiale. Saudara-saudara, sebelum kita berpisah, adakah anda juga teruja dengan pendedahan berani Anwar Ibrahim ini? Hentikan amalan komision untuk projek pembangunan. Anwar juga berkata, ada keuntungan syarikat tiada masalah. Tapi janganlah potong 10 juta ringgit atau 15 juta ringgit untuk Pak Menteri atau parti seperti amalan sebelum ini. Ini yang merosakkan, kata Anwar Ibrahim lagi. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Isu paling hangat pada pagi ini ialah pertanyaan, adakah Tun Mahathir Mohamad akan masuk parti PAS selepas PRN baru-baru ini? Ini semua apabila timbul persoalan di mana hala tuju proklamasi orang Melayu atau POM yang baru-baru ini diperjuangkan kononnya oleh Mahathir Mohamad.
Dan persoalan itu akan dijawab sebentar lagi. Sila ikuti terus ulasan kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Saudara-saudara sekalian, ditulis oleh Sabudin Hussein, ini penerangan yang paling jelas dan paling tepat untuk Anda sebarkan kepada ramai orang berkaitan dengan hala 7 perjuangan Tun Mahathir Mohamad yang semakin hari semakin malap. Saudara-saudara sekalian, selepas proklamasi Melayu menyepi, adakah Mahathir Mohamad akan menyertai PAS? Di sebalik keputusan PRN yang memperlihatkan Perikatan Nasional khususnya, Parti PAS berjaya memperoleh majoriti undi Melayu, dalam masa yang sama juga, ia juga adalah berita pedih buat Tun Mahathir Mohamad yang memperjuangkan proklamasi orang Melayu POM. Tampak kelompok itu terlibat dalam kempen cubaan meletakkan 17 nama sebagai calon tidak diendahkan. Tiada mana-mana pemimpinnya termasuk Tun Mahathir yang turun padang berkempen. Malah, POM tidak pun menjadi sebutan sesiapa yang bertanding sama ada bersatu atau PAS dalam pilihan raya baru-baru ini. Hakikatnya, Perikatan Nasional tetap berjaya meletakkan dirinya sebagai pencabar unggul kepada Pakatan Harapan dan Barisan Nasional. Lalu, kemana perjuangan POM selepas ini? Kalau diteliti, perjuangan POM ini digerakkan hanya setelah Tun Mahathir yang sebelumnya bersama Pejuang dan GTA kalah dengan parah pada PRU 15 yang lalu. Untuk itu, sekurang-kurangnya ada 2 tujuan POM itu digerakkan. Pertama, untuk menekan dan menjatuhkan Anwar Ibrahim yang merupakan musuh Tun Mahathir dan telah berkali-kali cuba dihalang oleh Tun Mahathir untuk menjadi Perdana Menteri. Kedua, untuk memperlihatkan Tun Mahathir masih relevan dalam dunia politik negara serta menjadikan dirinya ada tiket untuk bersama-sama dengan Perikatan Nasional yang merupakan satu-satunya blok pembangkang yang ada dalam negara ini. Berdasarkan keputusan PRU 15 di mana semua calon pejuang telah pun kalah teruk dan hilang deposit, Tun Mahathir sedar beliau tidak boleh lagi berjuang melalui blok ketiga, terutama dalam usahanya yang tidak pernah berhenti mahu menjatuhkan Anwar. Namun, untuk beliau terus bersama Perikatan Nasional, tentu ada sedikit rasa malu dalam dirinya. Berikutan Muhyiddin yang pernah memecatnya daripada bersatu itu dapatlah dilindungi kononnya demi membela nasib orang-orang Melayu. Untuk beliau terus bersama PN, tentu Mahathir ada sedikit rasa malu dalam dirinya berikutan perbalahannya dengan Muhyiddin Yassin pada tahun 2020 lalu selepas berlakunya peristiwa langkah Sheraton. Jadi setidak-tidaknya dengan menggagaskan POM, Proklamasi Orang Melayu, rasa malu untuk kembali bertaut dengan Muhyiddin yang pernah memecatnya daripada bersatu itu dapatlah dilindungi. Kononnya demi untuk membela nasib orang-orang Melayu. Itulah yang terjadi, di mana setelah sedikit sebanyak menggerakkan POM dengan pelbagai aktiviti, Tun Mahathir akhirnya membuka mulut dan menyatakan sedia bekerja sama dengan Muhyiddin. Kedua-dua mereka telah bertemu sebelum PRN itu. Pun begitu, berikutan Muhyiddin kekal sejuk dan tidak menunjukkan jiwa sepenuh hati dalam pertemuan itu. Begitu juga dengan Hamzah Zainuddin selaku Ketua Pembangkang dan Setiausaha Agung PN atau Bersatu turut tidak berlebih-lebihan dalam memberi respon kepada proklamasi orang Melayu dan Tun Mahathir. Sudahnya tiada apa-apa jalinan kerjasama yang berjaya terbina. Sebelum penamaan calon, seorang utusan proklamasi orang Melayu atau POM telah datang menemui Hamzah dengan membawa 17 nama bagi dipertimbangkan sebagai calon Perikatan Nasional dalam PRN atas tiket PN. Malangnya,
tiada satupun nama yang dihantar itu diberi pertimbangan oleh Perikatan Nasional. Maka dengan itu, walaupun sebelum ini POM agak riuh rendah dengan pelbagai program dan mengeluarkan kenyataan atas banyak isu, disebabkan tidak berjaya menumpang sebagai calon atas nama PN itu, mereka akhirnya senyap sunyi dan langsung tidak berbunyi sepanjang tempo kempen PRN diadakan. Pendek kata, dengan tidak ada wakil POM menjadi calon, seterusnya tidak turun membantu berkempen, dan POM juga tidak disebut sepanjang kempen, gagasan perjuangan Tun Mahathir itu pada hakikatnya telah dilupakan terus ketika kempen PRN lalu. Artinya, walaupun PN berjaya memenangi majoriti undi Melayu dan menawan sebagian besar kawasan Melayu, ia bukanlah disebabkan oleh proklamasi orang Melayu. Jauh sekali ada cop jari peranan daripada Tun Mahathir atas kejayaan PN itu. Sekali lagi, kemana POM selepas ini? Terutama Tun Mahathir tentunya belum padam lagi gairahnya daripada mahu menjatuhkan Anwar Ibrahim. Apakah sebagai pilihan akhir setelah tiada lagi pilihan, Tun Mahathir akhirnya akan menyertai PAS? Itu persoalan besar yang akan terjawab tidak lama lagi. Sekian dulu, sila tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe bagi yang belum tekan butang subscribe untuk membantu mengembangkan channel ini. Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama, cintai Malaysiaku. Bye-bye.